Selamat sejahtera kepada pelajar 4 Diamond. Syabas datanya kepada yang telah mengikuti Google Meet pagi ini. Okey, kita masuk unit 11.3, pecutan graviti dan jatuh bebas. Pecutan graviti. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Daya graviti menyebabkan suatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Suatu objek seperti buah apel yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G. Di permukaan bumi, nilai pecutan graviti G adalah 10 meter per saat per saat. Jatuh bebas. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Tetapi hal ini hanya akan berlaku dalam keadaan vacuum. Di atmosfera, di mana di udara, sesuatu objek tidak akan jatuh bebas kerana selain daripada daya graviti bumi, terdapat juga daya rintangan udara dan daya rintangan wap air. Contoh, selai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Contoh, satu bulu burung dengan satu batu kecil dalam silinder yang vacuum, kedua-dua bulu burung dan juga batu kecil akan jatuh dengan hal laju yang sama kerana ia mengalami pecutan graviti yang sama. Ingat, jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum, iaitu dalam ruang yang tiada udara. Dalam kebok vacuum, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian sama akan mendarat pada masa yang sama. Graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Darjah 11.20 menunjukkan objek yang dilepaskan pada ketinggian tertentu. Sebelum objek itu dilepaskan, objek itu adalah berada dalam keadaan pegun. Ia tidak bergerak. Jadi hal lajunya adalah 0 meter per saat. Sebab sahaja objek itu dilepaskan, objek ini akan jatuh dan hal lajunya akan bertambah. Ia akan mengalami keadaan jatuh bebas, iaitu objek ini akan bergerak dengan pecutan graviti 10 meter per saat sekiranya ia dalam keadaan vacuum. Darjah 11.21 menunjukkan graf hal laju masa. Graf ini menerangkan tentang darjah 11.20. Sebelum objek dilepaskan, hal laju objek adalah sifar kerana objek berada dalam keadaan pegun. Objek itu dalam tangan tidak bergerak. Apabila objek itu dilepaskan, hal laju bertambah dengan seragam. Kecerunan graf hal laju masa ini sama dengan pecutan dan ini dikenali sebagai pecutan graviti. 10 m 10 meter per saat.
Raja 11.22 menunjukkan graf seseram masa. Sebelum dilepaskan, seseram objek adalah sifar. Objek berada dalam keadaan pegun. Dalam fasa kedua, sebaik saja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan laju yang kecil. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan graf ini yang kecil. Okey, kamu tengok kecerunan graf ini kurang curam, bermaksud lajunya adalah lebih rendah. Apabila masa bertambah tu, ketika jatuh bebas, objek itu akan bergerak dengan laju yang lebih besar daripada laju awal. Laju semakin bertambah, bola itu mengalami pecutan graviti. Apabila laju bertambah, kita dapat lihat nilai kecerunan graf adalah lebih besar dan kecerunan itu lebih curam. Raja 11.23 menunjukkan objek yang dilontarkan menegak ke atas. Laju awal adalah V meter per saat. Apabila objek itu dilontarkan menegak ke atas, laju mula-mula V, tapi semakin naik bola itu, lajunya akan berkurang sampai dia mencapai sasaran maksimum. Lajunya akan kosong, maksud dia akan berhenti. Selepas titik ini, bola ini akan jatuh disebabkan daya tarikan graviti bumi. Pada sasaran maksimum, laju bola itu adalah 0 meter per saat sebelum dia jatuh balik. So ini graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti, anti-gravity. Kita lihat tafsiran graf laju masa bagi objek yang dilontarkan ke atas. Apabila objek dilontar ke atas, objek mula bergerak dengan laju V meter per saat. Laju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Maka kecerunan graf laju masa adalah negatif. Bila masa bertambah, laju berkurang maksudnya. Bila masa bertambah, laju berkurang. Pada ketinggian maksimum, laju objek adalah sifar kerana dia sudah mencapai sasaran maksimum, dia dah berhenti sebelum dia jatuh balik. Maksudnya. Kita lihat graf sasaran masa bagi objek yang dilontarkan menegak ke atas. Sebaik saja objek dilontar ke atas, objek itu akan mula bergerak dengan laju V meter per saat. Jadi dia mula bergerak. Sasaran merupakan jarak yang ditunjukkan oleh objek yang bergerak itu, ikut arah ke atas lah. Jadi yang mula bergerak. Pada masa yang sama, sasaran objek berubah dengan cepat. Apabila objek bergerak ke atas, lajunya semakin berkurang. Nampak kecerunan graf ini? Dia semakin berkurang, semakin kurang curam. Bila sampai ke sasaran maksimum, bola itu sudah pegun sebelum dia jatuh balik. Jadi laju di sini sifar. Kerana kecerunannya adalah kosong. So, bila lukis tangent kat sini, tangent ini adalah mendata, bermaksud laju kosong. Objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh ke bawah. Unit 11.4, jisim dan inertia.
Apa maksud jisim? Semua jirim, semua yang boleh memenuhi ruang, dia merupakan jirim. Dan dia ada jisim. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek. Unit SI bagi jisim ialah kilogram, kg. Jisim tidak sama dengan berat. Jisim tidak akan dipengaruhi oleh daya graviti bumi. Kalau di angkasa lepas, seseorang angkasawan itu jisimnya pun sama. Namun beratnya lain kerana beratnya dipengaruhi oleh daya graviti bumi. Jisim bagi suatu objek adalah tetap. Kerana kuantiti jirim di dalam objek itu tidak akan berubah. Apa maksud inertia? Inertia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Maksudnya, apabila keadaan asal suatu objek adalah pegun, maka objek itu akan cenderung kekal dalam keadaan pegun. Apabila keadaan asal suatu objek sedang bergerak, maka objek itu akan cenderung kekal dalam keadaan bergerak dan sukar nak dihentikan. Kalau pada asal objek itu dalam keadaan pegun, maka dia sukar digerakkan. Inertia bukan kuantiti fizik, maka tidak boleh diukur. Tiada nilai dan tiada unit. Okey, maksudnya lah kita bagi satu contoh dari segi sikap. Seseorang pelajar yang sudah biasa malas, tak buat kerja, dia suka nak mula untuk berusaha untuk siapkan satu tugasan. Kerana dia sudah biasa dengan keadaan yang asal, iaitu sikap malas. Bagi pelajar yang selalu proaktif, ada inisiatif kerana dia ada hala tuju dan sasaran ini dicapai. Jadi dia sentiasa berusaha. Kalau nak dia malas, dia susahlah kerana dia sendiri sudah ada prinsip. Dia nak teruskan. Itu maksudnya dari segi sikap. Dalam bahasa Cina, inertia maksud, saya tulis 叫做惯性。Inertia ni ada kaitan dengan jisim. Kita lihat dulu contoh inertia yang dalam contoh ini. Keadaan asal objek pegun, contoh duit shilling dalam keadaan pegun, diletakkan di atas cardboard dan kemudian cardboard ini diletakkan di atas sebuah gelas yang berisi air. Keadaan asal duit shilling adalah pegun. Apabila cardboard ini ditarik dengan cepat, mesti tarik dengan cepat. Duit shilling ini tidak akan bergerak bersama cardboard ataupun jatuh di luar gelas. Tetapi duit shilling akan jatuh di dalam air. Inilah sebab
Di shilling ini, ia ada sifat semula, jadi nak mengekalkan keadaan asal yang pegun. Okay. Maka tanpa sokongan cardboard, dia akan terus jatuh ke dalam air. Okay. Di shilling ini ada inertia, nak mengekalkan keadaan asalnya yang pegun. Walaupun cardboard di bawahnya ditarik dengan laju, tapi ia masih cenderung kekal keadaan pegunnya, dia jatuh ke bawah. Bukan meluncur bersama cardboard jatuh di luar. So, kenapa dia jatuh menegak ke bawah? Okay, disebabkan gaya graviti bumi. Kita lihat contoh kedua di mana objek itu ingin mengekalkan keadaan asal yang sedang bergerak. Bila naik train ataupun naik bas, tengok penumpang ini. Okay. Apabila kereta api bergerak, semua penumpang dalam kereta api itu pun bergerak bersama-sama. Okay. Badannya dalam motion yang bergerak. Apabila kereta api itu diberhentikan secara tiba-tiba, badan penumpang kekal bergerak ke hadapan, tetapi okay, jadi apa yang terjadi? Dia akan terhumban. Badan penumpang itu akan terhumban ke hadapan. Macam gambar ini. Kerana inersia penumpang itu sebenarnya nak kekalkan keadaan asalnya yang sedang bergerak. Tetapi bila train itu berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang itu pun terhumban lah. Okay? Kerana badannya ingin mengekalkan keadaan asal yang bergerak. Begitu juga dengan keadaan di mana seorang pemandu kereta yang sedang memandu kereta, tiba-tiba dia menghentikan brake-nya kerana nak elakkan daripada terlanggar sesuatu objek. Tiba-tiba dia tekan brake. Jadi apa yang akan berlaku dengan badan driver itu? Dia akan terhumban ke depan kan? Kalau dia tidak memakai tali pinggang, maka dia akan terlanggarlah dengan steering. Ataupun kalau itu kemalangan, kepalanya akan pecahlah kerana langgar dengan cermin depan. Itu sebab memakai tali pinggang semasa memandu adalah wajib. Kerana itu adalah langkah keselamatan untuk kurangkan inertia. Okey. Hukum gerakan Newton yang pertama mengatakan bahawa inertia, inertia ini sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Dia yang maksudnya discover tentang apa itu inertia. Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju malat dalam garis lurus jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Okay, tajuk unit 11.4 jisim dan inertia bermaksud apa? Inertia ada kaitan dengan jisim, ada kaitan dengan inertia. Ataupun inertia ada kaitan dengan jisim. So, mana satu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Yang depan tu. Okay. Jisim objek ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Jisim objek mempengaruhi inertia. Inertia ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi tak boleh kata inertia mempengaruhi jisim. Tak. Jadi
Ya, yang betul ialah jisim mempengaruhi inertia. Bagaimana jisim mempengaruhi inertia? Semakin besar jisim suatu objek, semakin besar inertia objek tersebut. Contohlah, saya rasa pelajar mesti dah pernah mengalami ataupun pernah melihatlah contoh-contoh ini dalam kehidupan harian. Di sini ada dua baudi yang sama saiz dan sama berat. Berbeza ialah jisim baudi itu. Satu, jisimnya kosong, tak ada muatan. Satu penuh dengan pasir. Maka jisim baudi kedua adalah lebih besar. Sekarang kamu nak mengayunnya. Jadi mana satu lebih susah untuk digerakkan atau diayun? Tentulah secara logik. Yang kedua adalah susah untuk diayun kerana jisimnya lebih besar. Dia nak lebih cenderung nak kekalkan dalam keadaan pegunnya. Jadi inertia pegunnya sangat besar. Jadi baudi kedua yang penuh dengan pasir susah untuk ditolak. Kerana semakin besar jisim, semakin besar inertia. Semakin susah nak gerakkannya. Apabila dia bergerak, berayun, you nak hentikan mana satu lebih senang? Mana satu? Yang kosong ke senang dihentikan ke? Yang penuh dengan pasir senang dihentikan? Pelajar boleh respon? Hello? Mana satu lebih senang dihentikan? Yang berisi pasir ke yang kosong? Yang kosong. Ya, tentu kamu sudah mengalaminya dalam kehidupan harian kamu. Kerana yang kosong itu jisim lebih kecil, jadi inertia kecil. Senang nak dihentikan. Ini contoh bila kamu pergi shopping. Jisim troli kosong lebih kecil, maka inersianya pun lebih kecil. Maka senang digerakkan, senang dihentikan. Apabila jisim troli penuh dengan barang yang lebih besar, jisim troli lebih besar, maka inersia lebih besar. Maka troli itu susah nak gerakkan. Kalau dia tengah gerak dengan laju, you tolak dia laju-lajuan. Kalau langgar sesuatu, you nak berhentikan dia, tapi langgar kaki orang itu, susahlah. Ada 3 eksperimen kita akan bincang minggu depan. Eksperimen wajib 6, 7 dan 8. Hubungan antara jisim dengan inertia boleh dikaji dengan menggunakan neraca inertia. Bentuknya macam ni, ada apik G. Hujungnya ada satu slot bulat di mana boleh masukkan silinder besi yang mempunyai saiz yang berlainan. Ada yang 100 gram, 200 gram, 300 gram. So, saiznya semakin besar, jisim semakin besar. Dia nak menggetarkan, mengayunkan hujung ini, tolak dia mengayun. Jadi nak kira masa dia berhenti mengayun. Dalam buku teks eksperimen 11.3 muka surat 248, dia guna plastisin saja. Bilah gergaji nak plastisin. Konsep adalah samalah. Neraca inersia ni dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas.
Okay, eksperimen yang mengkaji hubungan jisim dan inersia dalam eksperimen wajib 8 itu kita bincang minggu depan lah. Sampai hari ini kita nak bincang dulu latihan pengukuhan SPS. Okey, kita tengok contoh kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, ni kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan cara menghentak bahagian pemegang tukul. Tangan pegang kayu tukul ini. Menghentak permukaan keras. Hentak dengan laju dan kuat. Jadi hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Kepala tukul ini tidak bergerak kan? Apabila tangan hentak tukul itu ke bawah dengan kuat, kepala tukul itu akan ke arah bawah sebabkan daya graviti. Dan kepala tukul nak kekalkan inersia pegun dia. Okey, contoh kedua, payung yang basah ia dapat dikeringkan dengan memutar payung itu dengan laju. Mengapa? Kerana disebabkan inersia, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Maka titisan hujan akan jatuh dari payung. Bila payung berputar, titisan hujan akan bergerak. Kalau berhenti seketika, air hujan pun akan terpecik, akan bergerak. Sebab inersia. Contoh ini cikgu sudah terangkan tadi, sama dengan konsep penumpang di dalam bas tiba-tiba terhumban ke hadapan apabila bas itu berhenti. Inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Sebab itu kereta ada ciri-ciri keselamatan di mana pemandu dia mesti memakai tali pinggang. Selain itu, kereta juga dilengkapi dengan airbag, beg udara dan juga penyandar kepala. Ada kereta tak ada airbag, jadi kalau berlaku apa-apalah pelanggaran ke, sangat bahaya. Jadi jangan pandu laju-laju kereta yang tak selamat tu, tak ada airbag. Airbag, beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang adalah ciri-ciri keselamatan dalam kereta untuk mengurangkan kesan inersia. Ada 3 ciri tu. Kapal terbang. Kapal terbang ada kapal terbang besar yang membawa banyak penumpang, ada yang kapal terbang kecil. Bawa sedikit penumpang. Semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar, dia tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan inersia. Ingat konsep? Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Apabila kapal terbang dalam keadaan bergerak, dia mendarat. Dia bukan mendarat. Bila mendarat, dia terus mendarat kat sana. Sudah berhenti. Bukan. Dia akan mendarat dengan perlahan-lahan. Kerana inersianya besar, dia mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Oleh itu, landasan kapal terbang adalah sangat panjang. Supaya kapal terbang mendarat dengan selamat. Dalam masa dia. Berakhirlah bab
daya dan gerakan. Seterusnya, kita pergi kepada perbincangan di mana cikgu bagi peluang kepada setiap pelajar untuk respon. Pelajar yang tak respon kira tidak hadir Google Meet. Saya tak nak pelajar bersikap pasif semasa sesi perbincangan. Buka surat 125. Yang belum buat tolong buat dulu. Sementara saya ambil kehadiran. Okay, 7 pelajar yang mengikuti Google Meet. Saya tak faham kenapa begitu ramai pelajar yang tidak mengikuti Google Meet. Adakah disebabkan oleh masalah talian ataupun ada masalah dia sendiri? Okay, gaji raja di bawah. Pelajar baca soalan kemudian bagi jawapan. Okay, yang pertama, Alia, silakan. Semua objek yang mempunyai jisim di bumi mengalami satu daya tarikan yang bertindak ke atas pusat bumi. Namakan daya dan nyatakan unit SI daya itu. Daya graviti bumi. Unit Newton. Betul. Daya graviti bumi, unit Newton. Baik. Pelajar yang seterusnya, Faris sila jawab Stuart. Objek yang jatuh di bumi akan mengalami suatu pecutan. Pecutan ini dihasilkan oleh tindakan daya di soalan 1 ke atas objek yang berjisim itu. Apakah pecutan itu? Pecutan graviti? Betul. B. Nona dia. Tak ada kah? Nona Chua. Nona dia. Line okey. Dapat online Google Meet rasa line okey kan, jadi boleh respon tak? Balkis. Ya, Okey, Balkis jawab 2B dan C. apakah unit SI bagi pecutan di 2A? Meter per saat per saat. Yap. Nilainya apa?
MS negatif 2. Betul. Di sini pun ya ke 5 ke? Pecutan graviti adalah satu nilai yang tetap tidak akan berubah. Sarah? Masih ya? 5, 10 ke 8? 10 meter per saat. Betul. Ini merupakan nilai ya, pecutan graviti. Nilai tetap. Itu pecutan yang dialami oleh suatu objek yang jatuh bebas. Di mana objek itu hanya dipengaruhi oleh daya graviti bumi. Tanpa daya rintangan udara. Daya lain. Tanpa daya lain yang bertindak ke atasnya. Soalan 3. Lengkapkan petikan di bawah tentang jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Zoe? Tujuan saya nak belajar respon adalah saya nak tahu pelajar fokus ke tidak. Kalau tak respon, ada kemungkinan pelajar bukan sedang mengikuti PDPR. Tapi dia buat benda lain. Betul tak? Alia? Jatuh bebas ialah kejatuhan suatu jasad yang dipengaruhi oleh daya graviti bumi saja. Jasad itu mengalami pecutan graviti. Bukan jatuh bebas ialah gerakan satu jasad yang dipengaruhi oleh daya graviti dan daya lain seperti daya geseran, rintangan udara dan rintangan air. Jasad ini mengalami pecutan yang kurang daripada pecutan graviti. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim. Jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Bagus. Okay, bagus Alia. Paris? 4A1. Halaju bertambah secara seragam. Kecerunan graf halaju masa mewakili pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Betul. Bagus. Okay, 4A2 melepaskan objek dari kawasan tinggi, graf sesaran masa. Sila huraikan. Nona dia. Paukis. Sebaik sahaja objek dilepaskan, objek itu bergerak dengan halaju kecil. Keadaan ini diwakili oleh kecerunan yang kecil iaitu P. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan halaju yang lebih besar. Keadaan ini diwakili oleh kecerunan yang lebih besar iaitu Q. Betul, bagus. Okay. Sarah? Graf had laju masa. Had laju berkurang seragam. Keturunan adalah negatif. Pada ketinggian maksimum, had laju objek adalah sifar. Very good. Okay, melontarkan objek ke atas, graf sesaran masa. Alia? Objek bergerak ke atas dengan hal laju semakin berkurang, iaitu R. Pada ketinggian atau sesaran maksimum, hal laju adalah sifar objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah, iaitu S. Betul, baik. Objek berhenti seketika di mana di titik S itu nampak kecurunannya ada kosong. Tangent itu kalau lukis, dia tidak ada kecerunan, dia hanya mendatar saja. Bermaksud hal laju ialah sifar.
Next. Inertia, soalan 1, apa itu inertia? Sarah? Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang kecenderungan untuk mengekalkan sebarang perubahan keadaan hasal objek dalam keadaan pegun dan atau bergerak. Pegun atau apa? Bergerak. Betul, bagus. Dandakan faktor yang mempengaruhi magnitude inertia. Apakah faktor yang mempengaruhi inertia itu sama inertia besar ke inertia kecil? Alia? Jisim. Betul, jisim. Faktor jisim yang akan mempengaruhi inertia. Berikan inference bagi situasi dalam kehidupan harian yang menunjukkan kewujudan inertia. Dictionary akan jatuh ke dalam gelas apabila cupboard ditarik. Apa sebabnya? Baris? Inertia duit shilling mengekalkan kedudukan asalnya. Betul, bagus. Inertia duit shilling mengekalkan kedudukan asal yang dalam keadaan pegun. B. Apabila kereta berhenti secara mendadak, pemandu akan terhumban ke depan. Terangkan inference. Pakis? Inersia cuba mengekalkan gerakan pemandu ke hadapan. Tepat. Bagus. Casey? Sarah? Inersia buku-buku di atas akan menentang perubahan keadaan penggunanya. Betul, baik. Walaupun buku di bahagian tengah ditarik keluar dengan cepat, buku-buku lain jatuh ke bawah, bukannya jatuh berselerak. Okay. Dengan isyaratlah, buku di bahagian tengah kena ditarik keluar dengan cepat. Jadi buku-buku atas ni akan menentang inertia, akan menentang perubahan, okay, dan kekal inertia pegun. Jadi dia jatuh ke bawah. 4A. Alia? Seorang lelaki tidak dapat menolak sebuah kereta, betul? Betul. Baris? Kapal terbang memerlukan landasan yang panjang untuk berlepas dan mendarat. Betul. Betul. Balkis? Memutarkan payung basah dengan laju untuk menjatuhkan titisan hujan daripadanya. Betul. Bagus. Sarah? Lori dengan pantan penuh mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Betul. Zoe? Alia? Timbul dan tenggelamnya kapal selam di dalam laut salah. Betul. Baris? Kapal besar perlu mematikan enjin beberapa kilometer daripada pelabuhan. Betul. Yes. Jadi ada 5 contoh inertia dalam kehidupan harian. Inference ialah apa? Balkis? Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia untuk mengekalkan keadaan asalnya.
Bagus. Soalan 5. Lengkapkan pernyataan tentang ciri-ciri keselamatan yang digunakan dalam kereta untuk mengurangkan kesan negatif inertia. Sarah? Semasa pelanggaran, tali pinggang keledar dan beg udara dapat menghalang pemandu daripada terhembai ke hadapan kereta NSA. Dengan penyandar kepala juga dapat mengurangkan kesan NSA. Yes. Bagus, tepat. Praktis pengukuhan 11, soalan 1. Alia? Seorang lelaki mengambil masa 50 saat untuk berlari sejauh 200 meter. Berapakah kelajuannya? 200 meter bahagi 50 saat. Sama dengan 4.0 meter per saat. B. Betul. Kedua, Faris? Sebuah kereta mula bergerak dari keadaan pegun dan mencapai 80 ms-1 dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan kereta itu? Ikut. Berapa? Tak jelas. 16 ms-1. A. 16 meter saat. Yes. So, guna formula ini kira ganti nilai je. 80 tolak 0 bahagi 5. Soalan 3, Balkis. Pipa siling elektrik akan terus bergerak dengan perlahan untuk seketika walaupun suis telah dimatikan. Hal ini disebabkan oleh D. Inersia. Betul. Baik. Okay, soalan 4 dan 5. Apakah yang dialami oleh troli itu? Jawapan saya C. Bergerak dengan had laju seragam. Betul. Soalan 5, Alia. Berapakah hal laju troli itu? Masa diambil dalam saat. Bilangan detik 50, hal laju jarak per masa. C. 50 cm per saat. Bagaimana kamu kira? Yang saat tu boleh dibagi kan? Yang 0 point berapa detik? Macam mana? Cek. Alah. Jarak per masa, jarak berapa? Jarak dia bagi 5 cm kan? Jadi kena kira berapa detik. 5. 1, 2, 3, 4. Okey, 5 detik. 5 detik sama dengan berapa saat? So, kira 1 detik berapa? 1 detik tu ialah 1/50 kan? 1/50 saat ataupun sama dengan 0.02 saat. Jadi 5 detik 0.02 dari 5 ialah 0.1 lah. Okey, jadi macam mana masuk dalam formula ini? Jarak bermasa 5 bahagi 0.1. Sila catatkan langkah kerja.
Next. Sarah, Faktor yang mempengaruhi inersia atau objek. Jawapan dia jisim. betul. Alia, nombor 7. Apakah alat pengukuran yang boleh digunakan untuk mengukur panjang dan jarak? Sekejap 1 dan 2. Distance measuring wheels dengan laser distance meter. Betul. Tolak skru micrometer dan angkut bunyi tu berapa? Masa form 1 belajar, ingat tak? Dua-dua ini untuk ukur diameter dalam dan diameter luar. Diameter dalam atau diameter luar bagi bika. Ataupun pada uji. Soalan 8. Paris. Raja 2 menunjukkan carta pita detik bagi gerakan sebuah troli yang menuruni landasan. Apakah jenis gerakan yang dilakukan oleh troli itu? B. Pecutan seragam. Betul. Laju troli itu bertambah secara seragam. Tahu? Pecutan seragam. 9. Balkis. Apakah jenis daya yang mempengaruhi jatuh bebas sesuatu objek? A. 1 dan 2. Daya rintingan udara, daya graviti. Betul. Daya rintangan udara akan mengurangkan pecutan objek apabila jatuh, menyebabkan dia bukan jatuh bebas. Kalau hanya daya graviti saja yang bertindak pada objek yang jatuh, dia dalam keadaan jatuh bebas. Kertas 2. Bahagian B soalan 1. Raja 1 menunjukkan pita detik yang terlekat pada troli yang bergerak di bawah ke di atas landasan. Jadual di bawah menunjukkan ukuran panjang bagi setiap 5 detik potongan. Jalur 1 panjang 1 cm, jalur 2 2, jalur 3 3 cm, jalur 4 4 cm, jalur 5 5 cm. Berdasarkan data dalam jadual ini, lukis satu histogram bagi setiap bahagian pita detik pada kertas grafi sebelah. GP 3. Sarah, Ya, dah siap lukis tak? dah. Hantar dalam grup, tengok betul tak? Sekejap. Okey, betul. So, tingginya sama. Tingginya semakin bertambah 1 cm lah bagi setiap jalur tu. Okey, jawab soalan B tu. Sarah. Nyatakan hubungan antara panjang pita detik dengan masa. Apabila masa bertambah, panjang pita detik turut bertambah. Okey, betul, bagus. So, pelajar kena tahu arah itu kena betul. Mesti pemboleh ubah yang dimanipulasikan didahului dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kerana PM itu masa yang mempengaruhi panjang pita detik PB. Jadi apabila masa bertambah, maka panjang pita detik bertambah.
C. Sila jawab sampai. Okey, Alia. Pecutan bertambah secara seragam. Pecutan. Okay, kalau guna istilah tu pecutan kan, just 2 perkataan cukup. Pecutan seragam. Atau halaju bertambah secara seragam. Ramalkan panjang pita tetik yang ke-6 jika ada. Faris? 6 cm. Betul. Kerana pecutan seragam ataupun halaju bertambah secara seragam. Kirakan halaju awal dan halaju akhir biotroid tersebut E1 Balkis 1 cm bahagi dengan 0.1 saat sama dengan 10 cm per saat. Okey, jarak panjang jalur 1 cm bahagi masa yang diambil 5 detik guna masa 0.1 saat. Okey, sama dengan 10 cm per saat. Okey, betul, bagus. Sarah, kira halaju akhir. 5 cm bahagikan dengan 0.1 saat sama dengan 50 cm per saat. Betul. So, ini untuk kira halaju awal. Jalur kelima untuk kira halaju akhir. Baik. So, akhirnya hitung pecutan troli guna rumus pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal per masa. Alia? Jawapan ni kira balik daripada soalan E1, 50 tolak 10 bahagi 0.1 darab 4 sama dengan 40. Lepas tu bahagi dengan 0.4 sama dengan 100 cm per saat per saat. Betul. Baik. Okay. So, you tahu kenapa 0.4 per 0.4? Sebab dia 0.5 tolak 0.1. Okay, masa itu, bawah itu masa, kena cari beza masa. Okay, ini jawapan belakang buku saya sudah semak, tak ada masalah lah. Kalau belajar rujuk pun okay. Slide. Jadi saya share slide ini. 2A dalam keadaan banjir besar, bekalan makanan dan ubat-ubatan ada kalanya perlu dijatuhkan dari udara. Biasanya bekalan tersebut akan mengalami kerosakan disebabkan oleh halaju yang tinggi semasa mencecah bumi. Kena pasti masalah. Sarah? Ya. Yang pertama, memasukkan payung terjun pada bekalan makanan ubat-ubatan. Yang kedua, bekalan makanan dan
ubatan yang dijatuhkan dari udara mengalami kerosakan. 2A1 ke? Boleh ulang lagi lah. Kenapa ayat tu ada 2 ayat? Salah. Bekalan makanan ubat-ubatan yang dijatuhkan dari udara mengalami kerosakan. Inilah dia punya masalah perlu diatasi lah. Bekalan makanan ubat-ubatan dijatuhkan dari udara mengalami kerosakan. Kena pasti kaedah penyelesaian masalah. Alia? Kurangkan hal laju yang tinggi semasa mencecah permukaan bumi dan memasangkan payung terjun pada bekalan makanan dan ubat-ubatan. Betul. Cara nak kurangkan hal laju yang tinggi semasa mencecah bumi adalah memasang payung terjun pada bekalan makanan dan ubat-ubatan. Kaedah penyelesaian ini 2 markah lah. First, bagi kaedah, kemudian you huraikan. Mengapa nak pasang payung terjun? Sebenarnya, saya tukar sikit susunannya. Susunan ayat tu macam ni lebih logik. Jelaskan kaedah tersebut. Faris. Bekalan makanan dan ubat-ubatan yang dijatuhkan dari udara akan berubah daripada jatuh bebas kepada bukan jatuh bebas. Boleh huraikan dengan lebih lanjut. Bekalan makanan dan ubat-ubatan mengalami tindakan daya graviti ke bawah dan daya rintangan udara ke atas. Hal laju kejatuhan bekalan makanan dan ubat-ubatan dapat dikurangkan. Yes. So, tiga-tiga kena tulis. Bekalan makanan ubat-ubatan yang telah dipasang dengan payung terjun, dia akan bertukar dari jatuh bebas kepada bukan jatuh bebas. Kerana selain daripada tindakan daya graviti bumi, terdapat juga daya rintangan udara yang bertindak ke atas bekalan makanan dan ubat-ubatan. Maka hal laju bekalan makanan dan ubat-ubatan jatuh dapat dikurangkan. Dengan ini dapat mengelakkanlah bekalan tersebut mengalami kerosakan. Ingat apa maksud bukan jatuh bebas? Bukan jatuh bebas ialah kadang objek yang jatuh akibat tindakan daya graviti dan daya rintangan udara. Kalau jatuh bebas hanya daya graviti sahaja. Tapi ini dia jatuh di udara tak. Tambahan pula ada daya rintangan udara bagi di apung-apung untuk rendahkan hal laju jatuh. B. Soalan konsep. Darjah 2 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan untuk mengkaji jatuh bebas objek dalam vacuum. Kaji maklumat dalam darjah 2 bina konsep jatuh bebas. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek yang berikut. Ikut format KSSM Science kertas 2 yang baharulah mulai tahun ini, SPM tahun 2021. Soalan konsep, pelajar kena hafal point yang perlu diisi, yang perlu ditulis. Semasa SPM point di bawah tak akan diberi. Jadi apakah yang perlu tulis? Yang pertama, kena pasti maklumat dalam darjah.
1 markah. Kedua, 2 ciri sepunya. Tiga, 1 contoh lain. Keempat, 1 bukan contoh. Kelima, bina konsep sebenar. Okay. Disebabkan soalan ini sudah beri kehendak soalannya, jadi kita perlu ikutlah jawab ikut kehendak soalan. Tuliskan keputusan aktiviti daripada Raja 2. Maksudnya, Raja berikan pemerhatian dan inference. Taukis di 1. Bulu burung dan batu kecil jatuh dengan hal laju atau pecutan yang sama. Satu ayat saja. Dengan bulu burung dan batu kecil sampai ke dasar silinder pada masa yang sama. Betul. Ayat kedua itu ialah pemerhatian. Ayat pertama ialah inference. Jadi tukarkan urutan 2. Tulislah supaya kamu faham apa itu inference, apa itu pemerhatian, apa itu inference. Pemerhatian ialah sesuatu yang kita boleh perhatikan. Jadi kita adalah guna jam randik untuk ukur masa. Masa boleh diukur dan boleh kita perhatikan, boleh banding. Lepas itu kita beri inference. Inference ialah sebab bagi pemerhatian. Mengapa kedua-dua mendarat pada masa yang sama? Kerana kedua-dua bulu burung dan batu kecil dia jatuh ke bawah dengan pecutan yang sama, itu pecutan graviti. Dua ciri sepunya objek yang jatuh bebas. Ciri sepunya jatuh bebas. Siapa? Bergerak dengan pecutan graviti dan hanya dipengaruhi oleh daya tarikan bumi. Betul. Okay, jatuh bebas. Dia ada 2 ciri ya. Pertama, bergerak dengan pecutan graviti. 2, hanya dipengaruhi oleh daya graviti bumi. Beri 1 contoh objek yang bukan jatuh bebas. Alia? Objek yang jatuh di dalam air. Ya, betul. Kerana dia ada daya apungan air ya, ataupun daya rintangan air. Air ada daya rintangan. Sebab air dia ada ketegangan permukaan. Jadi bila jatuh dia ada tak boleh mencapailah pecutan graviti. Pecutannya adalah lebih rendah. Okay, selain itu boleh tulis juga objek yang jatuh di udara. Sebab ada daya rintangan udara yang bertindak ke atasnya. Selain daya graviti. Okay, akhirnya hubung kaitkan ciri sepunya, bina konsep sebenar jatuh bebas. Faris, cuba.
Jatuh bebas adalah suatu gerakan yang bergerak dengan pecutan graviti-gram bunyi dan hanya dipengaruhi oleh daya tarikan bumi. Okey, betul. Balkis, boleh kamu beritahu apakah teknik menjawab konsep? Sila beritahu apakah teknik menjawab bina konsep. Sarah? Pasti maklumat dan meraja. Bukan, saya tanya ini. Dibina konsep ikut format kan? Ikut teknik menjawab kan? So, bagaimana bentuknya nak bina konsep ni? Kan dia ada satu ayat, dia ada satu format. Ingat balik ya, istilah ialah kata hubung yang ciri sepunya 1 dan 2. Istilah ialah soalan. Sini konsep apa? Jatuh bebas. Jadi jatuh bebas ialah istilah. Jatuh bebas ialah satu apa benda, gerakan. Ciri sepunya 1, 2 ialah jawapan yang kamu jawab sebelum itulah. Jangan senaraikan ciri sepunya tak ada kena-mengena dengan yang jawapan atas tu. Faham? Itu saja tentang unit 11.3 dan 11.4 dan perbincangan SPS. Kehadiran ada perubahan tak? Sekejap lagi cikgu sharekan link Google Form. Pelajar yang sudah siap jawab SPS bolehlah jawab Google Form dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, kehadiran sudah diambil. Cikgu ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana setia mengikuti PTPR dan kamu berdisiplin sangat bagus. Dan tengok sini, semua pelajar ini semua pun ada hantar tugasan Google Classroom. Memang menjadi teladanlah kepada semua murid-murid 4 Diamond. Teruskan usaha anda, okay? Kamu mesti boleh berjaya, okay? Dan mencapai sasaran kamu lah SPM. Kita jumpa lagi. Ada apa nak tanya boleh tanya lah. PM saya pun boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Baik.